TPM1, TPM2. Mana TPM1? TPM1. Kita TPM1. Okey. Apa pengalaman yang paling berharga Ayah Mat dekat Mekah yang tidak dapat dilupakan, yang boleh dikongsi untuk generasi akan datang? Sebenarnya kan kerja pertama kalau kita ke Mekah yang seaneh-anehnya lah. Apabila kita nampak apabila kita nampakkan Baitullah tu kan, memang rasakannya memang menangis. Tak ada orang yang tak menangis. Memang menangis. Tiap-tiap waktu pergi sana menangis dalam senyuman. Kenapa Ayah Mat menangis tengok Kaabah? Kita sadar diri kita. Tak tahulah. Abang ayah tak tahu pun. Sengaja kan apabila kita nampakkan Kaabah tu, memang menangis. Betul lah. Bukan kita Bukannya kita nak buat aja. Bukan dia buat. Memang sengaja pun dengan sedihnya kan kita rasa tauduk lah kan kita rasa ampun kan kita kan secara tak langsung kan kita memang tujuan dah terbuka hati sendiri nak membersihkan hati diri tu, ingatkan pada Tuhan. Okey, pengalaman yang berharga Ayah Mat dapat tu macam mana? Tadi Ayah Mat kata Ayah Mat tengok Kaabah, Ayah Mat rasa diri Ayah Mat seorang hamba. Sekarang ni pengalaman yang berharga sekali. Memanglah satu lagi kan kenya di Arafah lah. Di Arafah Kenapa dengan di Arafah? Di Arafah tu orang kata Arafah tu panas kan. Tapi ayah rasakan tak rasa langsung panas dekat Arafah. Sebenarnya berkibar pula angin tu dengan kemah kita tu, dengan kenya melentur-lentur dengan angin. Sedap pula angin tu rasanya. Itu yang kita heran. Macam mana kan kita orang katakannya Arafah tu panas. Arafah tu sebenarnya pada ayah masa begitu rasanya sejuk. Itu yang beza itu. Itu pemberian masing-masing. Satu sahabat ayah kan, masa dia dekat Arafah tu, dia melaung satu laungan yang abang katanya macam seolah-olah kan kena anjing menyalak tu tak? Pernah tak orang dengar tu tak? Macam anjing menyalak. Dia dengar anjing menyalak di Arafah. Dia tersedak-sedak seolah-olah kan dia macam anjing menyalak. Itu kan ayah, itu yang menjadikan heran ayah. Sebenarnya itu satu rombongan semaya. Mengapa begitu pun Allah Alam. Macam itu kayaknya kita tak boleh, kita tidaklah kita nak mengatakan orang kan, tapi itulah kan kena kurniaan Allah setiap seorang masing. Dengan seduhnya, dengan sedihnya kan punya dia anukannya macam mana kan cara dia kan seduhnya boleh melupakannya macam anjing menyalak tu. Allah ayah tak tahulah mengapa. Itu pengalaman di Arafah. Pengalaman di tempat-tempat lain, di Mina, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sendiri. Di yang lain tu memanglah kan kenya dibaikkannya di Madinah, dianukan kenya Madinah tu yang seanehnya ialah kenya kita masukkan kenya ke dalam makam Nabi dekat Raudah tu kan kenya kita dapat memang dapatkan semayang kan. Misalkan kita dapat semayang tu memang syukur. Ayah dapatkan semayang waktu kan, berkali semayang waktu dekat Raudah tu. Pertama kali Ayah Mat tengok itu yang pertama, itu yang dapat peluang tu hanya masa haji pertama. Okey. Haji yang kedua tu hanya dapat sekali je sebabkan kena orang ramai. Tapi kanya ayah dah banyak kali pergi haji. Tapi kan dah berapa kali Ayah Mat? Dah 3 kali dah. Dah 3 kali alhamdulillah. Rasa 3 kali tu, kali pertama, kali kedua, kali ketiga, yang mana haji yang paling Ayah Mat rasa betul-betul bermakna yang tak boleh Ayah Mat lupakan? Itu haji pertama lah. Haji pertama haji pertama tu sebabkan kita bodoh. Okay. Masa bodoh tu lah yang kan kita yang datangkan kita tahu apa depan kita. Tak tahu kita. Patutnya haji kedua, yang ketiga lagi kita rasakan pengalaman yang lebih bagus daripada haji pertama. Sebab haji pertama tu kita nampak diri kita kelemahan banyak, tapi haji kedua kita betulkan, ketiga betulkan. Kenapa haji pertama jadi yang paling bagus sekali? Rasanya pun rasa tu kan haji pertama tu macam-macam kita yang kita expectation kita tu tak sama dengan apa yang terjadi. Haji yang kedua insya-Allah lah kan sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita nak yang nak kita nak lakukan, apa yang kesalahan kita seolah kita boleh betulkan. Tapi haji yang ketiga, pertama Allah. Kalau yang ketiga pula, haji yang ketiga tu kurang sikit. Itu lagi sebenarnya. Okey, amalan yang paling Ayah Mat banyak buat dekat masa mengerjakan haji tu, apa amalannya?
sunat tawaf sunat ke, semayang malam ke, zikir ke, ataupun Tak ada. beri sedekah ke, atau macam mana? Ayah tak ada. Ayah senang je pergi haji ni. Ayah bacakan banyakkan Quran je. Tiap-tiap pergi pergi. Setiap kali baca Quran dalam bas apa semua baca Quran? Tak. Dia dalam masjid. Dalam Ayah masjid, Dia dalam masjid. Kita tak di kelas lah, talbiah je lah. Okey. Dugaan Ayah Mat masa mengerjakan 3 haji ni, apa dugaan yang paling rasa paling tak boleh lupa? InsyaAllah tak ada. Macam Ayah Tun tadi kata dia jatuh tangga lah Ayah Mat. InsyaAllah tak ada dugaan daripada dia. Semuanya lancar daripada Allah kata itu satu kelancaran tu, kemudahan tu. Itu bagian dia, bagian masing-masing. Itu kesenangan masing-masing lah. Sebab katanya insyaAllah lah kan Bagian masing-masing kat sana dia. Ayah kata ada petua. Dalam sebelum Apa betul dia? Sebelum kau akan sampai je dekat Kaabah tu, mula-mula sekali kau mesti akan semayang kan kena sunnah dulu ataupun semayang semayang taubat. Taubat kat masa kat Malaysia ke atau sampai sana ke atau macam mana? Tidak, depan kau dapatkannya depan Hajar depan Hajar Hajar Ismail. Ismail ataupun kannya depan tenti makam Ibrahim. Okey. Dapatkan. Kau mesti buat itu dulu. Sudah kakaknya semayang taubat, apa kau buatkan kau semayang kau syukur. Maksudnya. Lepas tu barulah kau dapatkannya tawaf kudum. Itu betul. Dan kau minta apabila kau semayang sunat lepas tu, minta kan kena apabila kan perjalanan haji kau tu, janganlah engkau kena mendapati salah satu daripada kena bala ataupun bencana dalam perjalanan. Diterima minta ke Tuhan supaya kan kena haji engkau tu diterima oleh Allah SWT. Okey, nasihat Aiman untuk generasi muda tentang haji ni macam mana? Ataupun nak pergi haji waktu muda awal ke, ataupun waktu pertengahan, umur pertengahan ke? Haji ni fardu. Haji ni fardu. Tak boleh kita tak pergi. Sebenarnya kalau kita ni ikut Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, kita ni bolehkan kena ada syarat. Kalau kita mampu ataupun kita ada keselamatannya baru pergi. Tapi kalau kan kena kita ikut mazhab yang lain, haji tu daripada muda kau mesti pergi. Sebelum kau bekerja, kau mesti pergi dulu. Itu perbezaan kita dengan mazhab tadi. Tapi hukum haji tidak berubah. Kita hukum fardu, hukum Islam, hukum iman. Jadi mesti kau pergi. Tak boleh tidak, jangan kau tak pergi. Tapi waktu dia bila tu tak ada masalah. Maksudnya macam ni. Waktu tu tengoklah kan kena. Apakah waktu yang terbaik untuk sekarang ni? Generasi muda ke, pertengahan ke, waktu yang terbaik tu haji. Sedangkan sebab haji ni dia amalan apa? Fardu. Amalan fardu, dia fizikal. Dia bukan sekadar kita punya zahir je. Ayah fikir kalau kau boleh, kau dapatkan kena. Apabila kau lepas sekolah je kau boleh pergilah sebenarnya. Tapi kalau kau tak mampu sebelum kerja, kalau nak kan kena nak minta ikan rezeki, paksa kau tunggu. Itu mengikutkan keadaan dan kebolehan, itu hanya bergantung juga ke Tuhan. Kalau Tuhan nak memberi kau kata suruh kau datang, kau berjalan kaki pun kau sampai ke Mekah tu. Bukannya tak semestikan nak terbang ni. Ayat tu dipahamkan. Ustaz yang mengingat ayat tu, ada orang tu lahir di Mekah tapi belum buat haji. Banyak. Okey, kalau lahir di Mekah tak buat haji, tak boleh. Tak. Dia lahir di Mekah ke ataupun Di sekitar Mekah tu, dia duduk kat Mekah? dia duduk di Mekah. Okey. Tapi Kalau dia yang Ibi belum difaham, mengerjakan haji. kalau yang Ibi difahamkan, sesiapa yang berada di Mekah pada waktu haji, dia kena buat haji. Dia tak tahulah kalau ustaz tu dia Tak, pasal apa tahu? Ada orang yang sibuk ke duniaan, di Mekah tu. Di Mekah, Perniagaan pasal apa? atau sebagainya. nak pergi ke Arafah. Dia tak boleh nak pergi ke Arafah. Dia setakat dekat Masjid Haram aja. Pasal apa? Mungkin dia belum ada seruan dia untuk pergi ke Arafah, nak buat rukun-rukun haji di Arafah, macam lontar, macam apa, kan semua rukun. Ada yang belum buat haji lagi. Orang duduk di Mekah. Apa tu tanya? Ayah tu tanya dengan ustaz. Ada orang yang dari hujung dunia boleh sampai ke Mekah. Orang jutawan yang ada, mampu segala-galanya, yang tak sampai lagi. Belum ada seruan ni lagi, panggilan ilahi. Tak ada seruan tu dah sampai dah lama. Tak dibuat? Seruan tu bukan tak dibuat. Itu
Itu kan kena salah seorangnya dia punya keimanan itu langsung tak ada. Itu Keimanan pasal itu bergantung pada ustaz-ustaz dekat sana, apabila dia beri ceramah, dia tak panggil tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Allah yang dihormati. Dia tak tetamu Allah yang dihormati. Jadi kalau ke sini kan, pasal saya tu tengok sendiri Sultan Brunei tau. Masa dia pergi sama-sama itu, sama-sama syai. Saya tengok tak ada beza dia dengan manusia biasa. Cuma alah 2-3 orang pengiring, tapi Hafiz dia punya escort, imam dia punya escort kalah aku. Dia punya escort Hafiz sana. Kelebihan dia.